مرات هذه الطريقة. الجواب ستعرفه بعد موتي، ولكني أذكرك بشرط. بسم الله يا ربي هذا الغلام. أدعني! بل أنت لو تتكلم بشرط الناس لم يسمعوا فوقك. بسم الله يا رب هذا الغلام. لقد أصبته. أشهد أن لا إله إلا الله. كل شيء بأمره، كل شيء بأمره، كل شيء. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan beberapa pengajaran yang sangat-sangat berguna daripada Allah, daripada pemuda yang tanpa nama yang kita tombak, atau kemudian dengan muslimah, seorang ibu yang bawa anak kecil dia, baby dia juga, semua memainkan peranan yang utama, termasuk juga Raja Jahdud. Okey, Raja Jahdud yang jahat itu. Okey, jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bagaimana apa yang berlaku kepada Allah contoh nak menunjukkan kepada kita, walaupun profesi apa yang dipilih, walaupun kerja apa yang dibuat, bila meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala-galanya, kita tak tengok beberapa kali bagaimana muslim untuk membunuh Al-Ghulam ni ataupun membunuh Allah ni digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di luar jangkauan pemikiran manusia. Maka dengan sebab itu, mereka yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, insya-Allah, bila kita yakin bahawa beramal ni kerana Allah, bukan kerana manager kita, bukan kerana supervisor kita, bukan kerana cikgu kita, bukan kerana guru besar lagi, bukan kerana pengetua, maka kita perlu yakin bahawa yang bagi rezeki dan gaji contohnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menentukan kita naik pangkat ataupun tidak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diminta untuk usahakan yang terbaik pada kadar yang sepatutnya untuk menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa artinya?
Kita pegang jawatan yang tinggi katakan, tapi dengan sebab kita kuat bodek, manager ataupun supervisor tadi, ataupun kita pegang jawatan yang tertinggi, tapi menyebabkan semakin timbulnya sum'ah di dalam hati. Untuk menggambil populariti, untuk rasa kagum diri dan seumpamanya. Di sisi manusia mungkin nampak jawatannya profesor, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih rendah daripada binatang ternakan yang kita bincangkan semalam. Okey? Jadi kita minta sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, pilihlah bidang apa sekali. Walaupun sebagai suri rumah ataupun zaman sekarang, kan pernah dibincangkan pula tahun lepas berkenaan tentang muslimat yang bekerja, laki yang duduk rumah. Dan didramakan pula dengan Mr. Mama. Okey? Mr. Mama. Mr. Mama cerita yang laki ni duduk kat rumah, dan yang perempuan lah yang sibuk bekerja. Sama sekarang, okey. So muslimin dan muslimat yang dikasihan, walau apa wajah yang kita pilih, dari sudut kerjaya, dari sudut amal yang dilakukan, kita bertanggungjawab untuk memastikan dia pada wajah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini antaranya. Yang pertama, kita bertanggungjawab untuk mewujudkan bi'ah salihah ataupun persekitaran yang salihah. Dalam dalam ofis, bagi yang kerja dekat ofis, okey, ataupun yang kerja dalam hospital ataupun seumpamanya, maka kita cuba untuk mencari ruang, kalau diberi peluang, untuk mewujudkan suasana yang salihah, suasana yang tidak menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, mungkin ada yang dilantik sebagai dah lama jadi doktor, mungkin jadi senior sikit, ataupun jadi orang yang terlibat dalam admin. Alangkah baiknya kalau ada sesi tazkirah kepada para pesakit. Okey? Pernah dibuat website kita dekat Terengganu satu ketika dulu. Dia buat kalau tak silap dekat hospital Kuala Terengganu kan. Pagi-pagi bila start, biasanya mula operasi dalam sekitar pukul 8 lah lebih kurang. Okey? Mula dengan tazkirah dan baca doa untuk kesembuhan semua pesakit. Ialah hospital bukan tempat lepak, tapi tempat untuk merawat orang pesakit. Dan benda-benda ni simple. Dia tak perlu makan masa lama, dia tak perlu bagi ceramah 5 hari PC, tak perlu. Tapi dengan suatu benda yang simple, tapi boleh untuk memberikan kesedaran yang sangat-sangat bernilai kepada orang yang sakit ni. Dia dalam kedudukan yang sangat memerlukan. Orang yang sakit dia akan bercita-cita untuk sembuh. Melainkan yang majnun tadi, mungkin dia berasa seronok sakit. Sebab orang bagi dia ubat, bagi dia makanan. Setengah orang suka jadi banduan. Sebab dia duduk penjara, dia lepak lah. Okey? Dan orang bagi makan dan seumpamanya. Jadi sahabat yang dikasih sekalian, perlu untuk mewujudkan persekitaran yang salihah antara kita yang bekerja dengan mereka yang berada di sekitar kita. Sama ada klien kita, sama ada pesakit kita, ataupun murid-murid kita, bagi mereka yang jadi contoh. Kemudian menjadi teladan yang terbaik. Menjadi teladan dari sudut kita berawat. Mungkin kadang-kadang doktor ni on call dan seumpamanya letih. Okey? Tapi keletihan bukan jawapan untuk kita berlaku kurang ajar ataupun biadab kepada mad'u kita. Kalau jadi doktor, so mad'u dia adalah pesakit dan juga doktor-doktor yang lain. Okey? Dan kalau jadi engineer, katakan engineer deal dengan apa? Dengan mesin. Okey. Kalau dengan mesin sekalipun, takkanlah dengan mesin je. Mesti dia adalah juga kawan-kawan yang lain, dan kadang-kadang kena deal juga untuk projek ke ataupun seumpamanya. Kadang-kadang dia jadi site manager, so dia akan ada staff, technician, okey, dan yang lain-lain ni anggap mereka sebagai mad'u yang perlu untuk diajak bersama-sama dengan kita. Maka kita perlu untuk menjadi seorang yang menepati masa, seorang yang sangat committed dengan kerja, seorang yang menunjukkan contoh yang terbaik dia dengan mereka dengan keadaan yang paling sopan. Mudah-mudahan dengan akhlak kita yang baik ni, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan peluang kepada mereka dengan hidayah untuk bersama-sama dengan Islam dalam wajah yang terbaik.